Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 23/12/2021 ini adalah merupakan siri yang ke-13 surah Fatir dan ianya siri yang terakhir. Surah ini tak panjang, 45 ayat saja. Kita dapat mengembara dalam surah ini sebanyak 13 siri. Alhamdulillah. Ayat yang kita akan bincangkan di sini iaitulah bermula 44, berakhir dengan 45, tamatlah surah ini. Apakah maghza ataupun tajuk perbincangan kita? Iaitu Allah Subhanahu wa taala minta supaya kita mengembara di atas muka bumi untuk mencari ibrah, pengajaran kepada apa yang telah berlaku kepada umat yang terdahulu yang berderhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Agar umat ini dapat mengambil iktibar dan pengajaran bahawa al-masir, hujung jatuh yang sama kalaulah perangai kamu seperti mereka. Maknanya kalau buat perangai lagu ni, itulah tempat dianya. Kebinasaanlah bagi kamu. Jadi agar tidak binasa, jangan buat benda yang boleh membinasakan. Jangan buat perkara yang membinasakan kamu. Kemudian salah faham puak-puak kafir yang mengatakan Allah tidak berkuasa untuk nak kembalikan mereka atau nak ambil tindakan ke atas mereka adalah satu salah faham yang berat. Ia menyebabkan mereka berani lawan Tuhan, berani derhaka kepada Rasul. Maka kita yang beriman jangan ikut kepahaman yang sesat itu agar kita terselamat. Akhirnya rahmat Allah Ta'ala sangat luas ke atas hamba-hambanya, diberi tempoh menangguhkan hukuman ke atas penderhaka sehingga ke suatu masa yang cukup untuk mereka bertaubat kembali kepada Allah atau mereka menerima hukuman kebinasaan. Baik para jemaah sekalian, ayat ini surah Fatir, surah yang ke-35, surah 35, juzuk yang ke-22. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 949. 949. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
innahu kana aliman qadira. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Balik kepada ayat 44. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Ayat ini dalam bentuk Tuhan tanya. Dan sebagai buktinya. Bukti apa? Bukti sunnatul awwalin. Sunnatullah. Ketetapan Allah Azza wa Jalla. Yang telah Allah Ta'ala ambil tindakan kepada ahli-ahli kerah kepala orang zaman dulu. Wahya al-ihlak. Membinasakan mereka. Allah Ta'ala peringatkan mereka dengan keadaan orang yang awalin, orang terdahulu. Orang mana orang dulu? Anda rasa para pelajar telah pun memahami apabila bercakap dengan Quraisy supaya berfikir tengok kepada orang dulu, sudah pastinya siapa? Samud, kaum Ad. Sebab itu dia panggil rihlatus syita was-saif. Rihlah pada musim sejuk, musim panas. Yaman, Syam. Mu lalu mu tengok dah. Madain soleh bagaimana hancurnya mereka. Tinggal bukit-bukit yang dipahat. Kamu pergi ke Yaman, kan? Pergi tengok pula di sana puak-puak Ad, bagaimana mereka dibinasakan. Jadi kenapa lalu tengok saja, tak tengok? Kita hari ini pun bila kita lalu ke tempat-tempat yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, kena bala, kena apa, jangan lupa kita berfikir, tuan-tuan dan puan-puan. Fikir tengok. Tapi fikir biar betul lah dalam pemikiran kita tu. Bagi dia panggil berjalan mengambil iktibar. Berjalan mengambil iktibar, jangan sekadar berjalan mengambil selfie. Berselfie tapi tidak ada pengajaran. Maka itu satu kesilapan besar yang berlaku dalam kehidupan manusia. Tengok nota di bawah tu 1496. Ayat ini dan ayat yang terdahulu, dan dua ayat yang terdahulu daripadanya, menegaskan bahawa kebiasaan orang-orang kafir ialah berdusta dan segala tutur kata mereka tidak boleh dipercayai. Kesudahannya mereka dibinasakan. Jadi ayat yang kita baca hari ini dan dua ayat yang sebelumnya samalah cerita tentang puak kafir. Mari kita pergi pada tafsir. Awalam yasiru fil ardi, sebagai bukti umat dulu telah dibinasakan yang derhaka. Tidakkah orang-orang yang tidak mahu beriman itu telah mengembara di muka bumi? Kita kata ya, bala, sudah pergi. Lalu mereka pun menyaksikan bagaimana akibat hasil perbuatan mereka, orang-orang kafir yang terdahulu itu dari mereka. Kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwatan. Sedang orang-orang itu lebih kekuatannya dari mereka. Mana kalau kita nak banding Quraisy dengan orang dulu, kata orang panggil tak dengar. Quraisy buat rumah dengan tanah ya, kan. Orang-orang dulu pahak bukit, belah bukit buat rumah nak lawan. Mereka gagah perkasa besar. Duduk atas bukit
dan macam-macam lagi dia punya kekuatan. Nak bandingkan kamu Quraisy, orang Kelantan kata mesej kamu tu. Mesej maknanya kamu tu lemah nak banding orang dulu. Mu tengok. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fil samawati wala fil ardi. Dan sudah tetap bahawa kekuasaan Allah tidak dapat dilemahkan atau dihalanginya oleh sesuatu pun, sama ada di langit atau di bumi. Kuasa Allah Ta'ala mengikuti segala perkara, angin ke bumi sama je. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah amat mengetahui lagi amat berkuasa. Baik, itu terjemahan. Kita lalu tafsir secara ringkas. Awalam yasir haula'il musyrikin fil ardi. Adakah puak kafir itu tak berjalan atas muka bumi? Dia tengok kepada orang-orang yang tahu dahulu apa sudah jadi. Fayatta'izun. Ini tujuannya. Pelajar-pelajar tanda tujuan Allah suruh kita berjalan. Allah suruh kita mengembara ni untuk apa? Yatta'izun, supaya mereka mengambil pengajaran, mengambil iktibar, mengambil nasihat dengan apa yang Allah timpakan ke atas golongan itu. Dengan apa? Bisababi zunubihim, kerana dosa mereka. Maka mereka pun takut, bimbang, berhati-hati agar tidak menimpa ke atas mereka sebagaimana ditimpa ke atas orang dulu. Itu sepatutnya begitu. Kita hari ini pun, para jemaah sekalian, apabila berlaku apa-apa ujian Allah Ta'ala, kita berjalan, kita tengok, dia panggil tengok dengan ibrah. Tengok dengan mata berfikir kepada kuasa Allah. Bagaimana kuasanya Allah Ta'ala. Nak binasakan harta benda manusia sekejap mata, sekejap je. Tak boleh nak buat apa ketika-ketika tu. Ambil pengajaran. Contohlah kita kata, banjir melanda kawasan kita. Saya tak cakap kawasan orang lain. Jangan pula ada pula sahabat-sahabat kita yang kena ujian ni kecil hati. Ada cakap hakik. Tak, saya cakap saya sendiri sebagai pengalaman melalui banjir pada tahun 2014. Tak lama sangatlah 2014 ni, baru lagi. Masih lagi dalam ingatan. Anak-anak kita yang kecil pun tengok, bila tengok orang banjir, ingat dia naik bot pukul 6 petang hampir maghrib. Kita dibawa lari oleh bot. Baru dapat pukul 6 petang. Tidak mudahlah kalau kita nak mikir. Bila kita banjir kat semua agensi penyelamat mari kampung kita. Luas kawasan. Kawasan yang kena tu bukannya sempit. Ini kita mikir. Aku esok di akhirat esok, Allah Ta'ala sebut pada hari anak beranak lari habis. Ibu bapa tak percaya, tak peduli dengan anak. Anak tak peduli dengan ayah. Bagaimana keadaan itu? Jadi kita mikir. Kita diuji banjir ni pun, Masya Allah, nak lari, nak melepaskan, harapkan orang tolong, payah. Kita paksa kena guna sendiri. Kadang-kadang tudung tangki air tu dibuat sebagai perahu, nak pergi ambil orang tua yang tertinggal dalam pondok. Pergi ambil. Dengan tudung apa ni, tangki air. Ambil tudung dia tu buat naik orang. Kita punya perahu nyawak lagi dia orang. Macam-macam kita boleh fikir ketika itu. Bagaimana aku di akhirat esok kalau tidak ada bekalan? Bagaimana Allahu Akbar. Tuan-tuan, barulah kita rasa insaf. Kita rasa kerdilnya kita di hadapan kuasa Allah Azza wa Jalla. Bila saya tengok kitab ustaz-ustaz kita ni keluarkan kitab, tengok kitab ni sayang, kitab sayang. Saya kata itulah tuan-tuan waktu kami lalui dulu. Kitab yang kita kumpul zaman belajar dulu. Duit mukafaah dia panggil. Beasiswa dapat sikit bagi. Beli kitab separuh, buat makan separuh. Kitab itu diambil oleh air tengah dengan depan mata kita. Allahu Akbar. Bagaimana tuan nak rasa? Itulah ujian Allah Ta'ala. Kita setiap benda yang berlaku, kita muhasabah.
Sekarang ni selalu ana ulang kalimah kita dengan dunia. Kita dengan dunia ni tuan, sama ada dia tinggal kita atau kita tinggal dia. Dua je. Sebab tu dia panggil dunia darul meninggal. Bukan dar tempat tinggal. Dunia ini dar meninggal, mana tempat kita akan meninggalkan dia. Tinggallah benda-benda yang baik. Tinggallah kesan-kesan yang baik. Tinggallah jasa yang baik. Supaya kamu mati, pahalanya tidak mati. Ataupun dunia tinggal kita. Dia dua je. Sama ada kita meninggal atau dunia tinggal kita. Tuan-tuan kena ingatlah, dia dua ya, kita ni tak payah lari dah dia. Apa makna dunia tinggal kita? Kita, barang-barang kita ni binasa depan mata kita. Nak kata apa? Sekelip ya. Allah. Air mari sekejap ya. Satu hari. Air ni satu hari pun alat-alat gadget kita ni, kalau masuk dalam air, Assalamualaikum lah dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak saya kata apa. Ini. Maknanya dunia ni tempat kita meninggal, sama ada kita tinggal dia ataupun kita tinggalkan kesan-kesan yang baik. Mari tuan-tuan dan puan-puan, biarlah kita meninggalkan tempat kesan-kesan yang baik. Ataupun dunia tinggal kita, awal-awal lagi pergi, dunia sudah berangkat pergi, hilang depan mata. Masya Allah. Baik. Itu dia panggil pengembaraan ibrah. Tapi manusia ni begitulah keadaan. Mana-mana pun dia akan menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni tak tolong, orang ni tak tolong, mengamuk kita. Kita kata tu biar berpada-pada lah, nak mengamuk dengan orang pun. Kita kena tengok mereka juga manusia, kita juga manusia. Kelemahan itu boleh diperbaiki, tapi kita letak juga sebagai ibrah dan pengajaran. Bukan makna tak boleh tegur kelemahan, boleh tegur. Biarlah berpada-pada, kata orang. Baik. Allah kata apa? Balik mula kepada ayat kita. Allah suruh kita berjalan, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Semua yang kita mengembara nak tengok pengajaran. Kutip ibrah. Wa kanu ashadda minhum quwwah. Orang dulu lebih kuat daripada kamu. Nak banding dengan Quraisy. Tapi kekuatan mereka tidak memberi kekebalan pada mereka. Fayu'adzibahumullahu bisababi zunubihim. Allah Ta'ala azab mereka dengan sebab dosa mereka. Jadi kita pun kalau kita berdosa, tunggulah azab Allah Ta'ala yang datang. Jadi bila sebut bab dosa-dosa ni, para jemaah sekalian, hati-hati dalam mengulas isu-isu yang berlaku kepada umat Islam. Jangan duduk tunjuk kepala, tunjuk jari pada, ni kampung ni banyak dosa ni, sebab itulah dia tenggelam. Awak telah mengguriskan perasaan orang yang sedang diuji. Yang pertama. Yang kedua, kita juga menghukum orang apa yang kita tak tahu. Dia dua je sebab kesalahan manusia. Sama ada memang ada dosa di situ, Allah Ta'ala nak suruh mereka sedar, satu. Ataupun Allah nak suruh mereka, nak angkat darjat mereka, diberinya ujian. Kita kena bercakap ni, biar orang panggil dalam realiti lah hidup. Jangan duk menyalahkan orang semata-mata. Jangan duk tuding jari kepada orang, ni kawasan ni berdosa ni. Berdosa. Habis, masjid tenggelam tu kenapa? Adakah masjid tempat orang buat maksiat? Tak. Tapi, nak ceritanya, ibrah, kalaulah Tuhan mari bala, dia tidak pilih. Dia kata ada juga orang tunjuk gambar tu. Masjid masuk air bersih, tak masuk air kotor. Quran tidak basah, dan macam-macam juga yang berlaku. Kita kata tak usahlah gunakan hujah itu. Nanti orang kafir juga guna hujah, gereja mereka, kitab-kitab Injil mereka, Bible mereka juga tak basah. Apa kita nak jawab? Jadi kita nak ambil pengajaran biar berpada-pada dalam satu perkara. Banyak yang benda pelik ni. Banyak yang benda pelik. Ada sebahagian benda pelik yang saya tengok waktu banjir dulu. Tuan-tuan boleh baca dalam website abuanasmadani.com atau blogspot, tulis itu pengalaman banjir. Saya sempat tulis siri yang pertama, nak masuk siri yang kedua lupa dan nak sambung balik. Gitulah manusia ni. Waktu kena ujian tu ingat sekejap. Kemudian bila senang balik, terlupa dah kepada apa yang berlaku. Jadi tujuan saya ulang balik cerita lama ini supaya kita ngambil pengajaran, anak-anak kita yang membesar ni dia faham, gini rupanya kita tengah melalui satu keadaan, dunia ni bukan tempat tinggal tetapi tempat meninggal.
Jadi orang lebih kuat daripada kamu pun binasa. Kalau setakatmu Quraisy, mudah ya tu. Gampang. Orang kata mesejnya tu. Dan dalam ayat yang sama, para pelajar boleh tanda, kita dah baca dah dulu ayat ini, Suratul Ghafir. Suratul Ghafir ayat 21 dan 22, lebih kurang ayat ni juga. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwah wa atharan fil ardi fa akhazahumullahu bizunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Allah samalah, lebih kurang terjemahan dia perlu dekat-dekat. Orang dulu kuat, tapi Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas mereka, bizunubihim. Tengok, dalam ayat ini pun cuma Tuhan tak sebut sebab. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Dia tak sebut. Dan ayat ni, ayat Ghafir, dia sebut bizunubihim, diambil tindakan dengan sebab dosa mereka. Baik, kita pergi kepada dalam pentafsir lagi. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Ingat bahawa kekuasaan Allah Ta'ala tidak dapat dilemahkan atau dihalangi oleh sesuatu pun yang di langit atau di bawah. Jangan ingat, puak kafir ni dia faham Allah Ta'ala tak mampu nak binasakan mereka. Allah Ta'ala tak mampu nak ambil tindakan kepada mereka. Jangan cakap macam tu. Pergi tengok umat dulu apa sudah jadi. Maknanya puak kafir dia mikir macam tu lah. Ataupun dia fikir simple je. Macam puak Yahudi, dia kata dia ni tak masuk neraka kecuali ayyam ma'dudah, beberapa hari je, lepas tu kita keluar balik lah. Jadi dia cakap dengan mulut je, tak fikir kepada kesan apa yang telah Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka. Maka makna ayat ini, wa ma kana Allah wa idza aradallahu ihlakal musyrikin, bila Allah Ta'ala nak binasakan orang-orang kafir atau nak melakukan sesuatu di langit atau di bumi, tidak ada siapa yang boleh menghalang, boleh sekat, tak ada. Tapi atas dunia ni, kalau orang kita tak setuju, macam-macam cara sekatan kita boleh buat. Sama ada demonstrasi, sama ada mengamuk, ataupun bawa kes ke mahkamah lawan kerajaan. Ketika itu terhentilah juga tindakan. Tapi kita dengan Allah, tidak ada peguam yang boleh saman, tidak ada orang yang boleh bantah. Allah Ta'ala ni kuasa dia, kuasa yang penuh. Likama fala yu'jizahu, tak ada benda yang boleh melemah, boleh menyekat Allah Ta'ala. Likamali ilmihi wa qudratihi subhanah, kerana sempurnanya ilmu Allah dan kuasanya juga sudah sempurna. Jadi segala benda yang atas berlaku pada dunia ini di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka di akhir Allah kata apa? Innahu kana aliman qadira. Allah Ta'ala tahu semua apa yang dia nak buat. Sekali cakap tahu, tak cukup lagi. Qadir, aku berkuasa nak buat tindakan ke atas kamu. Kamu jangan cuba kerah kepala, jangan cuba nak tunjuk berani. Allah kata, aku tahu semua apa yang kamu buat dan aku berkuasa untuk nak buat semua tindakan. Habis. Ini dua sifat yang mantap. Sesuai, penutup ayat ini sesuai dengan suasana yang berlaku. Sebab itulah dikata, ekor ayat dengan kepala ayat itu untuk ditadabur, untuk kita teliti cukup besar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tutup ayat sesuai dengan apa yang ada dalam ayat itu. Itu dia panggil tanasub. Sesuai keadaan. Baik para pelajar sekalian, kita pindah kepada ayat 45. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu, dan kalaulah Allah mengirakan kesalahan manusia serta menyeksakan mereka terus disebabkan amal-amal jahat yang mereka telah kerjakan.
Mana kalau setiap kejahatan yang orang kafir buat, Tuhan ambil tindakan selalu, apa jadi? Tengok tuan-tuan. Munasabatul ayah. Kita tengok susunan ayat dulu. Lamma kana al-musyrikun yasta'jiluna bil wa'id. Puak-puak kafir ni gopo, mari minta dengan Nabi, bila? Muhammad, bila ya? Janji lama dah, azab. Bila? Nak bangkit semula. Tok nenek kita tak bangun-bangun. Oh, dia punya kepala keras. Kan? Sama juga dengan apa ni, umat dulu pun lagu tu juga. Perangai dia pergi minta dengan Nabi suruh segerakan azab. Yasta'jilun. Istihza. Tujuan mereka minta bukan takut. Perli. Orang Kelantan kata nganyi. Perli itu dengan bahasa Kelantan kata menganyi. Maknanya main-main je lah. Itu makna dia nganyi. Main-main. Maka dalam ayat ini Allah kata apa? Kalau Tuhan nak ambil boleh je. Tapi la yu'ajiluhum bil uqubah. Allah Ta'ala tak ambil tindakan segera. Limadha? La'allahum yunibun. Au yatub. Mudah-mudahan dengan harapan mereka kembali kepada Allah ataupun bertaubat. Tinggalkan syirik, tinggalkan maksiat. Itu tujuan. Allah Ta'ala beri tempoh kepada mereka. Tapi manusia ni terlupa pula dah. Tempoh tu dia ingat ke dia kuat. Dia ingat Allah Ta'ala lemah nak ambil tindakan ke atas dia. Sebab itulah Tuhan tak ambil tindakan. Walau yu'akhizullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbatin. Kalau Tuhan nak ambil tindakan, tentulah ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi ini suatu makhluk pun yang bergerak. Tak ada makhluk dalam tengok nota dia. Yakni tentulah Allah akan bertindak membinasakan dunia ini dan segala isinya disebabkan kejahatan golongan yang kufur engkar dan yang mengerjakan maksiat itu. Manakala Tuhan nak habislah. Sekali maksiat mari, sekali orang buat maksiat, mati habis. Dan memang berlaku pun juga kepada orang dulu. Memang ada. Tapi ada tempoh. Apa dia tempoh? Antar Rasul dulu mari. Berlawan. Kemuncak. Ada kalanya mereka nak bunuh Nabi. Ada kalanya macam-macam dia buat, barulah tindakan diambil. Macam Firaun. Setelah Firaun nekat untuk bunuh Nabi Musa, barulah sampai peringkat itu Allah Ta'ala binasakan dia. Dia bukannya kafir itu binasa ada, bagi peluang dulu. Nabi mari berdakwah, ajak, cakap baik-baik. Orang kata kecek dulu. Kecek tu maknanya kita cakap baiklah, mana ajak dia. Tapi tak irau juga, tak peduli juga. Ketika itulah barulah berlakunya peristiwa pembunuhan ataupun kebinasaan ke atas mereka. Baik. Mana Nabi Allah kata apa ni, kalau aku nak ambil tindakan lah. Macam kita manusia ni, setiap orang bersalah ambil tindakan selalu. Tak ada orang lah atas dunia ni. Tak ada makhluk atas dunia ni kecuali semuanya akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi apa sifat Allah? Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah tidak terus berbuat demikian. Bahkan Allah memberi tempoh kepada mereka sehingga ke suatu masa yang tertentu. Allah Ta'ala bagi tempoh kepada masa yang tertentu. Tengok nota di bawah 1498. Allah memberi tempoh itu supaya orang-orang yang engkar itu kembali insaf dan bertaubat. Dan orang-orang yang degil akan bertambah azabnya. Jadi Tuhan bagi masa, bagi tempoh. Ambil. Fikir yang boleh fikir,
Yang tak boleh fikir, tunggu untuk dibinasakan. Yang maknanya Allah Ta'ala bagi tempoh, bagi tempoh kepada puak kafir. Tempoh apa dipanggil? Tempoh berfikir. Tuan-tuan tanda ayat yang sama, iaitulah Suratun Nahli. Suratun Nahli ayat 61 sama juga. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita dah bincang dalam Suratul Nahli dulu. Dalam Suratul Kahfi ayat 58 lebih kurang juga. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Allah Ta'ala pengampun, rahmat. Kalau Allah nak ambil tindakan dengan sebab mereka kufur, boleh je. Tapi Allah Ta'ala bagi tempoh. Mana ayat ini, Kahfi 58, An-Nahli 61, 45 surah Fatir, dibaca sekali, kita nampak Allah SWT ulang ayat ini 3 kali, supaya kita berfikir, mengambil pengajaran. Allahu Akbar. Hadis. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yumli liz-zalim. Inna Allah la yumli liz-zalim. Allah Ta'ala bagi tempoh menangguhkan tindakan ke atas orang zalim hatta iza akhadahu lam yuflithu. Bila diambil tindakan, tak ada siapa lepas. Kemudian baginda Nabi SAW baca ayat Quran. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Wa kadzalika akhdhu rabbika akhadhal qura. Demikianlah Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas mana-mana negeri yang zalim. Bila Allah Ta'ala ambil, dahsyat dia punya azab. Surah Hud ayat 102. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Itu hadis. Hadis menafsirkan ayat ini. Baik. Akhir ayat Tuhan kata apa? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ. Kemudian apabila sampai tempoh mereka, maka Allah akan membalas masing-masing dengan adilnya. Bila sampai tempoh, Allah Ta'ala balas dengan penuh keadilan. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Maka sesungguhnya, kerana sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan keadaan hamba-hamba dia. Allah Ta'ala tengok perbuatan hamba dia ni. Ibadihi, ayat Quran. Fa inna Allah kana bi'ibadihi, dengan hamba dia. Siapa dia hamba? Tengok. Ulama tafsir kata, yang pertama sekali, bi'ibadihi ay al-mu'minun. Orang-orang mukmin. Allah Ta'ala tengok pada orang mukmin, dia akan tengok dengan pandangan tilikan kasih sayang. Kalau kita dihina, kita dikhianat, kita diunaya oleh puak-puak kafir yang ramai, musabar. Allah kata aku beri. Sama ada Allah Ta'ala beri pertolongan kita menang, ataupun dia beri pahala untuk kita ambil kesenangan di akhirat. Mati-mati atas dunia ni. Itu yang pertama. Kata di Ar-Razi kata, fa idza ja'al halak, bila waktu datangnya kebinasaan, fallahu bil ibadi basira. Allah Ta'ala tengok pada hamba dia yang beriman dalam kampung ni.
imma yanjiyahum. Sama ada Allah selamatkan mereka. Ingat ada cerita kaum Nabi Lut. Bila pagi esok nak dibinasakan Qura Sadum, malaikat datang malam tu. Jibril Nabi Ibrahim kata, inna fiha Luta. Nabi Lut ada kat situ, hati-hati. Malaikat kata, kami tahulah. Sebab tu kami datang awal ni. Lut, bawa pengikutmu, keluargamu keluar malam ni juga. Pagi esok binasa. Jadi begitulah. Allah Ta'ala kana bi'ibadihi basirah. Tuhan tengok hamba-hamba dia yang beriman, maka dibawa keluar daripada tempat yang nak dibinasakan. Itu satu pandangan. Yang kedua, hadza tawa'udu lil mukazzibin. Ini janji seksa kepada orang yang mendustakan. Maknanya Tuhan tengok ibadihi secara umumnya. Hamba dia, maknanya makhluk dia ni Tuhan nampak. Geng-gengmu duk kena sini ke Nabi, tunggu. Malaikat akan mari. Sama ada tempikan, ataupun halilintar, ataupun tenggelam dalam air, ataupun apa saja Tuhan nak buat. Mana Tuhan nampak. Scan sudah. Kawasan ini dibinasakan. Habis cerita. Dua tafsir. Dan mana Tuhan tengok hamba dia yang patut diseksa. Pandangan yang ketiga, al-muradu bihim jami'ul ibad. Ulama kata semua manusia lah. Semua hamba Allah Ta'ala Tuhan tengok belaka, yang baik, yang buruk. Tapi kalau tindakan dia tu, bala kena belaka. Kemudian cuma dibangkitkan mengikut keadaan. Orang beriman dibangkit semula dengan keadaan aman ke syurga. Orang kafir dibangkit semula dalam keadaan dahsyat. Jadi para jemaah sekalian, itulah tafsir para ulama. Kita tengok pun jelas kan. Tafsir yang pertama, Allah Ta'ala tengok orang mukmin, dia selamatkan. Tafsir yang kedua kata, Allah Ta'ala nak tengok siapa yang patut dibinasakan. Tafsir yang ketiga kata, Tuhan tengok kepada hamba dia, yang mukmin, yang kafir, nak sama ada dia nak binasakan ataupun dia pilih. Ada kalanya dipilih, orang mukmin dikeluarkan. Ada kalanya tidak dipilih, semua sekali. Jadi kita tak nak kata apalah. Sebab itulah kita berpada-pada tuan-tuan dalam menafsirkan di tempat yang kena azab. Kena bala, kena ujian. Jangan. Kalau Tuhan nak, boleh je dia buat. Contohnya kita kata, ini masjid. Di sini tempat orang maksiat contohnya. Mari banjir, masjid air tak masuk. Berpusat. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi Tuhan kata, oleh kerana kamu ni tak jaga kesucian masjid, ahli masjid kau duk ibadat untuk dia, ya, dia tak menjadi penyelamat kepada ummah. Orang buat maksiat tak bagi engkar, orang buat perkara tak baik tak larang, maka sekali dengan masjid aku tenggelamkan. Ingat ada mula-mula keluar ini tsunami ni, apa ni, COVID-19 ni. COVID-19. Jadi pendakwah ni kata corona yang mampu mencegah manusia daripada buat maksiat. Tutup habis pusat-pusat maksiat. Pusat hiburan, pusat tu tutup habis. Habis kenapa masjid tutup juga? Ada orang tanya. Bila cakap kita cakap, kenapa COVID tutup juga masjid? Itu dia panggil kesan daripada maksiat tu. Sepatutnya kamu manusia cegah maksiat tu, jangan sampai COVID datang. Kita semua umat Islam bersatu bangkit, kilang arak dihapuskan. Tempat perjudian dikosongkan. Tempat pelacuran tidak ada. Pusat-pusat riba ditukar semua, Islamik belaka. Dan kita tak bekerja sampai COVID datang baru tutup. Ketika itu dia akan tutup all, lockdown. Kita kena insaf begitu keadaan. Maka dalam ayat ini Allah kata bi'ibadihi basira. Sama ada Tuhan tengok pada hamba yang beriman dia selamatkan, ataupun dia biarkan semua sekali ditenggelam, semua sekali mati, tapi mereka akan dibangkit, berbeza kebangkitan. Orang beriman bangkit dengan keadaan baik, yang kafir bangkit dalam keadaan yang buruk. Na'udzubillah. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah ayat kita 44 dan 45 dalam siri kuliah ini. Kita berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah-faedah
dari sudut pendidikan yang kita boleh kutip dalam dua ayat ini. Yang pertama, awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Apabila adakah kamu tidak berjalan di muka bumi untuk tengok pengajaran? Tulis pelajaran. Yahuddu ala sayri fil ardi bil qulubi wal abdan. Ayat ini Allah Ta'ala galakkan kita berjalan di atas muka bumi dengan tubuh dan dengan hati. Lil-i'tibar la li mujarradin nazar wal ghaflah. Untuk kita mengambil pengajaran bukan sekadar pergi ambil pengalaman, ambil gambar, selfie, lah, ambil pengajaran. Maka disitulah kesimpulan yang dikata oleh para ulama, mengembara kepada Allah bil qulub dengan hati, mengembara kepada manusia dengan badan, dengan tubuh, dengan jasad. Kita nak pergi jumpa orang dengan tubuh kita. Nak pergi jumpa Tuhan, mengembara dengan hati. Berapa ramai orang pergi haji tak bawa hati. Tinggal kat mana? Duk Mekah, khayal sana, khayal sini. Tak ada fikir apa-apa. Itu dia panggil orang yang pergi haji dengan kaki, bukan pergi dengan hati. Maka orang ni tak dapat kesan. Tapi kalau orang pergi dengan hati, rihlatul qulub, oh, menarik. Ada beberapa siri tazkirah yang ana sampaikan di Mekah, di Mina, di Arafah, di waktu haji. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Di bawah playlist Rihlatul Hajj, Rihlah Haji. Bagi orang nak pergi umrah, nak pergi haji, ambil video ni. Pendek-pendek kita mengambil umrah. Saya baca sebuah buku, tajuk dia Rihlatul Qulub ila 'allamil ghuyub. Allah. Rihlah pengembaraan hati kepada Allah yang Maha mengetahui segala perkara gaib. Barulah kita sedar, kita insaf. Aku ni mari haji ni untuk apa? Aku mari Mekah ni buat apa? Tujuan apa? Kita akan insaf, insya-Allah. Ketika itu dia akan datang rasa keinsafan. Jadi kita nak berjalan di sini, pengembaraan dengan hati sangat penting untuk mengambil iktibar, pengembaraan dengan body untuk sampai ke tempat. Jadi mengembara kepada Allah dengan hati, mengembara kepada orang dengan kaki. Ibaratnya begitulah, walaupun naik kapal terbang tapi dengan kaki. Kita ni kalau kita pergi jumpa orang tanpa hati, gitu ya. Lepas salam 2 minit, ni ada salah seorang daripada ibu yang sedih. Dia hantar soalan kepada tanya jawab, dia panggil anak touch and go. Anak touch and go. Dia mari jumpa mak, assalamualaikum, salam. Apa khabar mak? Salam. Oleh tangan per hujung jari je belum. Tak salam. Lepas tu kak cakap 2 minit, pak duk main telefon. Tak ada minum air lagi mak. Okey lah mak. Beres mak, beres. Okey. Ambil RM50, pom, naik kereta pergi tidur di hotel. Oh, dia panggil anak touch and go. Ada juga lagu ni perangai. Na'udzubillah. Hati-hati tuan-tuan. Maknanya kita tak ada perasaan. Mari zero orang tua tak ada perasaan. Ambil gambar, tunjuk. Ini khidmat aku pada mak. Bila mak dia mati, itu ya gambar yang akan ditayang di Facebook nanti. Habis. Jangan main. Panjang pula kita yang pertama ni. Yang kedua, ayat yang sama lagi. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Allah kata apa? Fayatasabbabu lahum an zalika sair. Perjalanan kita ni biarlah menjadi sebab renew, kata orang. Refresh balik. Apa dia? An-nazar wal i'tibar. Setiap kali kita pergi, kita akan ambil pengajaran i'tibar daripada apa yang kita buat. Lama terlupa, pergi pula tengok. Oh, Masya Allah. Bagusnya tempat ini. Ya Allah, na'udzubillah daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab apa? Fa'innal aqila. Orang yang berakal. Siapa dia orang berakal? Tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi orang berakal ke tidak? Nak. Tanda. Fa'innal aqila man iza ra'a syai'an tafakkara fih. Orang yang berakal itu, orang yang cerdik itu, apabila dia tengok satu perkara, dia akan berfikir kepada benda itu. Fikir. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni?
Oh, rupanya mereka dibinasa sebab zalim. Sebab syirik. Sebab maksiat. Kita tinggalkan punca-punca kebinasaan itu. Kita tinggalkan dia. Jangan perlu nambah. Allahu akbar. Hatta ya'rifa ma yantiqu bilisanu, sehingga kita nampak keluar daripada mulut dia, daripada tulisan dia, nampak ada ibrah dalam pengembaraan itu. Baik para pelajar sekalian. Pengalaman saya sendirilah bila bawa jemaah pergi ke mana-mana tempat lah. Pergi umrah ke, pergi ziarah ke, pergi Turki ke, pergi mana. Kita balik, kita kata, tuan-tuan cuba hantar kepada saya 10 pengajaran yang kita dapat kutip daripada pengembaraan kita ni. 10 saya nak. Tulis. Ada yang tulis sampai 10, ada yang 15, ada lebih, ada kurang. Yang penting, kita nak i'malul fikri. Menggunakan akal kita ni untuk berfikir. Berfikir. Sebab anda tengok sebahagian travel, dia bawa orang, oh penat. Duk pergi cari darwish sana sini. Duk pergi cari kubur-kubur wali-wali, dia cerita benda-benda khurafat. Macam-macam. Jadi orang balik lagi khurafat. Jadi bukan pergi ambil pengajaran. Yang ketiga, tengok dalam ayat ini tu kata, awalam yasiru fil ardi fayanzur kaifa kana aqibatul ladzi. Mu tengok gak kesan orang dulu. Jadi ayat ini kita kena setiap kali kita tengok benda kena tengok ma'alihim, kesan yang berlaku kepada mana-mana kaum yang telah derhaka kepada Allah Taala. Kesan tu ma'al tu maknanya kesan yang berlaku. Kita kena mikir juga kesan ni, kita duk mikir kesan masa depan ni. Ekonomi kita akan jatuh lah, menggotum ni teori-teori, macam-macam teori dah duk keluar hari ni. Imam Mahdi nak mari, kan? Pokok dia sudah jadi tentera Mahdi, akhir sekali jadi ajaran sesat. Jangan main. Kita kesan kepada kepada mana? Tuan-tuan fokus, tulis. Kita kena tengok kesan kepada maksiat dan derhaka. Walaysa i'tibar, bukan mengambil iktibar dengan kekuatan teknologi yang mereka ada. Bila saya pergi ke Jepun, dia tak faham bahasa kita, kalau fahamnya marah kot. Nak pergi pula tak dapat nyanyi. Kita pergi tengoklah. Kebersihan dikatakan teknologi, dikatakan disiplin. Sahabat saya yang bawa ni, dia kata, hari ni kita nak pergi tengok tempat syirik. Ayah, nak pergi buat apa tempat syirik? Tak ada. Kita pergi tengok. Pergi tengok rupanya tempat orang duduk memuja. Pemujaan. Dia percaya kau dewa, percaya kau tu ada. Dia kata, ayat dia tu berat. Dia kata tengok tempat syirik. Mana pelancong lain kata, esok kita pergi tengok temple, pergi tengok goni. Kita tak kaitkan dengan perbuatan mereka tu dengan derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah peranan pemandu pelancong, peranan guide, turis guide ni penting. Kalau kita ni orang da'i, orang dakwah, kita nak kaitkan perbuatan manusia yang zalim itu dengan perbuatan yang syirik terhadap Allah Taala. Kita kata bahayanya puak ni. Akhir sekali nampak cerdik tapi tak cerdik. Na'udzubillah. Kalau kita tengok teknologi saja, nampak bisa lah dia ni. Tapi bila tengok kepada keburukan pegangan, nampak tak cerdik mana tu setara tu. Yang keempat, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Ayat ni lagi. Empat faedah ni daripada ayat yang sama. Ayat ini fihi tazkirul lahum an yaghurrahum ta'khirul mu'akhadzah. Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, jangan terpedaya bila Tuhan lambatkan ambil tindakan. Jangan kata Allah Ta'ala okey je ni. Ya, kita buat syirik pun dia bagi juga. Kita buat maksiat mungkar pun okey je, makan sedap ni, tak ada tindakan apa-apa. Mana ayat ini memperingatkan kepada kita, kamu jangan salah faham. Jangan salah anggap bahawa Tuhan tak ambil tindakan, Tuhan sayang kamu. Jangan. Jadi bila kita tak ada apa-apa, mata Tuhan tak berkuasa, mata Tuhan tak ada kuasa, tak ada apa. Orang derhaka pada dia buat syirik pun lalu makan kenyang juga.
Orang-orang Islam duduk tidur dalam masjid kena bala juga. Hati-hati tuan-tuan. Jangan kita ambil ayat ini, jangan kita terpedaya. Allah Ta'ala tangguhkan hukuman itu seolah-olah macam Tuhan tak berkuasa. Jangan. Tuhan kata, sekali aku sentap, mati habis buatmu. Sekali dia mari hukuman, habis kena kita. Jadi kita kena insaflah di situ. Itulah dia panggil ayat insaf. Ayat insaf. Dan berapa dah kita? 4. Kita pergi kepada yang kelima. Yang kelima, wa kanu ashadda minhum quwwah. Quraisy, kaum Ad dengan Samud lebih kuat daripada kamu. Melayu, kita ni Melayu. Orang dulu yang dibinasa Allah Ta'ala lebih kuat daripada mu. Melayu ni tahu apa? Kuat juga kita pun, tapi maknanya nak banding dengan kekuatan orang dulu, gagah dia. Umur dia panjang, body dia besar, tapi mereka semua binasa. Maka ayat ini dia panggil isti'malu qiyasil aula. Allah Ta'ala gunakan qiyas utama. Mana kita buat bandingan utama. Kalau orang kuat binasa, hak lembek lagi cepat kena binasa. Maknanya gitu kita kata. Kalaulah orang-orang yang gagah perkasa kuat atas dunia ni binasa, kamu yang lembek lagi cepat binasa. Jadi kita kena insaf lah. Kita ni gitu ya rupanya, tak kuat mana. Yang keenam, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in. Allah Ta'ala tu tak ada benda yang tak ada kuasa yang boleh menyekat. Ulama kata ini min sifatillah. Di antara sifat Allah Ta'ala itu menafikan Allah daripada segala kekurangan. Kaedah kata apa? Anna kulla sifati naqsin fahiya manfiyatun anillah. Semua sifat kekurangan ternafi daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam bahasa kita mengaji akidah dia panggil sifat salbi, sifat negatif. Dia kita dua ya, ijabi positif, salbi negatif. Mana sifat negatif itu tak ada bagi Tuhan. Sifat negatif tak ada bagi Allah Ta'ala. Semua benda kurang bukan Tuhan. Semua sifat kesempurnaan itu sifat Allah Ta'ala. Tuan-tuan belajar dalam ilmu tauhid ni, ilmu akidah ni. Yang ketujuh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tidak nafi daripada diri dia satu sifat yang tak sesuai kecuali Allah Ta'ala akan sebut yang sesuai. Tengok ayat ini. Allah kata apa? Wa ma kana Allahu liyu'jizahu. Allah Ta'ala tu tak ada siapa yang boleh menyekat dia. Tak ada siapa yang boleh challenge dia. Tak ada siapa boleh halang dia. Sebab apa? Tengok di akhir ayat. Innahu kana aliman qadira. Sebab kenapa tak ada orang boleh sekat Allah? Sebab dia tu maha mengetahui dan maha berkuasa. Ini dalam bahasa tadi dalam kita sebut anna kulla sifatin manfiyatin la yura minha mujarradun nafi. Semua sifat yang Allah Ta'ala nafikan daripada dia bukan sekadar nafi, tetapi kita kena ambil faedah bahawa yang sebaliknya. Bila Allah Ta'ala tak ada siapa yang boleh sekat, bermakna dia maha berkuasa. Ini ayat akidah ini tuan-tuan. Nak mengaji akidah ni dalam Quran sudah ada, dalam ilmu tadabbur sudah ada. Allahu Akbar. Kita pergi kepada yang ke-8, bima kasabu. Tengok Allah Ta'ala bawa ditulis bima kasabu. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Kalau Tuhan nak ambil tindakan ke atas manusia dengan sebab perbuatan mereka, ulama akidah kata ar-radu 'alal jabariyah. Ayat ini nak menolak pahaman jabariyah. Jabariyah ni dia kata apa? Dia kata manusia ni macam robot, tak ada ikhtiar, tidak ada pilihan. Robot. Jadi ulama Ahlussunnah kata tidak. Allah Ta'ala beri pada kamu akal, kamu berfikir mana buruk, mana baik. Kenapa kalau kita fikir benda ni tak baik, kenapa pergi ambil? Tuhan tak boleh menyalahkan takdir. Manusia ni ada ikhtiar. Jadi pokok Jabariyah dia kata manusia ni robot, remote control semata-mata, tak ada ikhtiar, kita kata tak boleh.
Kita Ahlus Sunnah, kita kata manusia ada ikhtiar. Sebab itu Allah Ta'ala beri pada kita akal dan nafsu. Melawai dua ni. Akal pilih, nafsu kan. Siapa dia benang akal, alhamdulillah. Siapa dia benang nafsu, na'udzubillah. Ingat baik. Yang kesembilan, ma taraka ala zahriha min dabbatin. Tuhan kata, kalau aku nak ambil tindakan, tak ada makhluk tinggal atas muka bumi. Derhaka mati, derhaka mati. Ayat ini menunjukkan tamam qudratillah, sempurnanya kuasa Allah Azza wa Jalla, haitsu yaqdiru ala ihlakil alam bilahzah. Allah Ta'ala boleh binasakan alam ini sekejap. Tengok air kiamat esok, sekali Israfil tiup, selunar dia, boom, kiamat. Tiup kali yang kedua, bangkit habis. Maknanya lahzah, satu masa, satu tempoh yang sekejap yang Tuhan buat, binasa habis dah. Yang terakhir sekali, yang ke-10, dalam ayat walau yu'akhirullah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Allahu Akbar. Tuhan kata, aku beri tempoh kepada kamu, hei manusia yang derhaka, aku bagi tempoh pada kamu supaya kamu insaf, supaya kamu sedar, supaya kamu yutan balik ke jalan yang diridai oleh Allah. Ataupun Allah Ta'ala bagi tempoh kepada kita yang baik, insya-Allah tambah lagi ibadat. Setiap hari kita berdapat tambah aset baru. Quran 1 juzuk, zikir 4 kalimah 500 sampai 5000 kali contohnya. Sedekah kepada fakir miskin, kepada orang yang memerlukan ada. Hari Khamis puasa sunat contohnya. Apa lagi? Ziarah buat baik kepada ibu bapa. Hari-hari aset baru nak tambah. Dua ya Tuhan bagi kita. Tuhan berpelewak ke manusia ni. Sebab apa? Sebab ayat ini menunjukkan yushiru ila kamali hilmihi ta'ala, sempurnanya sifat kasih sayang, lemah lembutnya Allah Azza wa Jalla, diberi tempoh kepada dua-dua pihak. Allah bagi tempoh kematian kita bagi orang yang baik untuk menambahkan ibadat, meningkatkan ketakwaan. Allah Ta'ala bagi tempoh kepada orang yang tak baik supaya mereka kembali kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini boleh menitiskan air mata kita. Tuan-tuan sendirilah fikir. Kita sekarang ni orang sudah pencen. Apa yang kita tak buat waktu muda dulu. Ada seorang pegawai tinggi jugalah, saya dengar dia nak pangkat besar. Dia mari jumpa saya. Ketah. Bagi duit. Ustaz, bagilah, tolong bagi sedekah siapa-siapa. Saya harapkan Allah Ta'ala istiqamahkan saya. Waktu muda laga. Saya kata cukup. Kalau nak sebut waktu muda laga, berhenti setakat tu. Saya tak nak dengar. Itu awak dengan Allah. Jangan mengadu pada makhluk. Saya fahamlah. Maknanya kita fahamlah bahawa dia insaf. Dia syukur Allah Ta'ala panjangkan umur dia sehingga dia dapat bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni pagi, petang, siang, malam duduk baca Quran. Pagi, petang, siang, malam duduk ikut kelas pengajian. Pagi, petang, siang, malam mulut duduk bergerak dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah bagi peluang sehingga aku boleh kembali ke jalannya. Mudah-mudahan kita mati dengan husnul khatimah. Jadi para jemaah sekalian, itulah kita kata ayat ini boleh menitiskan air mata kita. Orang yang baik-baik, setelah kita kembali kepada Allah, kita kata alhamdulillah ya Rabbi, mu bagi peluang kepada aku ada berpeluang untuk kembali ke jalanmu. Alhamdulillah. Maka dengan ini, alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Pada pagi Khamis 23 bulan 12 2021 bersama dengan 18 hari bulan Jumadal Ula 1443, tamatlah kita 13 siri kuliah tafsir Suratul Fatir. InsyaAllah kita akan sambung lagi Suratul Yasin dalam siri yang akan datang. InsyaAllah Suratul Yasin dalam siri yang akan datang. Mana kita akan teruslah pengajian kita ni selagi ada peluang. Kalau ada peluang tertutup, peluang tak besar, tafsir ni insyaAllah kita akan teruskan. Cuma jadual tu mungkin berubah sedikit. Itu je lah. Jadual akan berubah sedikit. Ramai yang hantar SMS dia kata, Ustaz, Abu Ana jangan berhenti. Kami sudah rasa sejiwa dengan kelas Quran. Kita kata saya tak akan berhenti. InsyaAllah. Tetapi jadual tu adalah pertukaran jadual sedikit-sedikit. Biasalah hidup manusia ni. Kita makan pagi pun
tukar menu. Pagi ni nasi lemak, esok nasi belauk, lusa roti canai. Begitulah keadaan. InsyaAllah tuan-tuan doakan semoga kita semua selamat. Allah Ta'ala istiqamahkan kita di atas jalan yang diredai. Allah Ta'ala matikan kita dengan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.